Pada hari ini, kita akan membincangkan subjek sejarah tingkatan 4 dan membincangkan tentang topik bab 9 iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan subtopik 9.4 mengenai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Standard kandungan yang perlu diketahui ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan standard pembelajaran menghuraikan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan objektif pembelajaran yang harus dikuasai oleh murid ialah dapat menjelaskan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Seterusnya, kita akan bincangkan terlebih dahulu pengenalan untuk unit ini. Dalam usaha membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1957, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh pihak Raja-Raja Melayu dan Sir Donald McGillivray bagi pihak Queen Elizabeth II. Perjanjian ini diadakan di King's House, Kuala Lumpur dan menjadi asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara yang perlu kita bincangkan, iaitu yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. 2. Kewarganegaraan. Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, kedudukan agama Islam dan yang terakhir sekali dari segi bahasa. Dalam intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, perkara pertama yang dibincangkan ialah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Dan dia menyatakan bahawa seorang raja perlu dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong bagi setiap 5 tahun sekali dalam kalangan raja-raja Melayu. Perkara kedua yang disentuh dalam intipati PTM ialah dari segi kewarganegaraan. Dalam intipati perjanjian tersebut, dia menyatakan bahawa kewarganegaraan akan diberi melalui 3 cara. Yang pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Perkara ketiga yang telah menjadi intipati PTM 1957 ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Perjanjian persekutuan ini menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walau bagaimanapun, semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi, dan perkara ini telah termaktub dalam Perjanjian Persekutuan 57. Okey, baiklah. Untuk intipati yang keempat ialah mengenai kedudukan agama Islam. Jadi kita lihat dalam intipati ini dia mengatakan bahawa agama Islam dijadikan sebagai agama persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Jadi negara kita memberikan kebebasan beragama kepada semua rakyatnya. Okey, baiklah. Untuk intipati terakhir yang kita akan bincangkan ialah mengenai kedudukan bahasa Melayu. Jadi sebagai warga negara yang sayang akan negara, bila kita sebut tentang bahasa Melayu, kita mestilah tahu bahawa bahasa Melayu ini telah termaktub dalam perlembagaan negara kita sebagai bahasa kebangsaan. Jadi bila dia menjadi, kita kata status bahasa kebangsaan, dia mestilah menjadi bahasa pengantar dan bahasa komunikasi dalam majlis-majlis rasmi, dan kita kata bahasa utama yang digunakan
di negara kita. Jadi kesimpulannya, bila kita lihat tentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini, dia merupakan cerminan kepada sikap permuafakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Jadi sebagai warga negara yang cinta akan negara kita, seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal, aman dan berdaulat seperti yang disebut dalam rukun negara. Okey, baiklah, kita akan teruskan kepada bahagian latihan pengukuhan bagi unit 9.4. Jadi hari ini saya akan berikan satu soalan kebat. Soalannya berbunyi, kewarganegaraan merupakan satu daripada intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi, pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang warga negara berperanan dalam menentukan hala tuju negara pada masa hadapan? Jadi, soalan ni bila kita lihat, dia memfokuskan kepada individu. Apakah peranan seseorang individu tu sebagai warga negara Malaysia? Berdasarkan soalan yang telah saya bacakan tadi, kita boleh lihat bahawa soalan ini memfokuskan kepada peranan individu. Dia fokus bukan kepada masyarakat, bukan kepada negara, tetapi kepada individu yang lebih rapat dengan diri kita sebagai warga negara Malaysia. Dan sejauh manakah kita sebagai warga negara Malaysia ini dapat menentukan hala tuju negara pada masa hadapan. Jadi berdasarkan soalan tadi, saya sudah sertakan bagaimana cara untuk menjawab soalan kebat ini. Yang pertama, kita kena lihat untuk menjawab soalan kebat, kita mesti ada fakta, contoh, kesan ataupun huraian. Kita lihat pada fakta yang pertama. Fakta yang pertama ialah harus bertanggungjawab menjaga keharmonian dan kemakmuran negara. Contohnya apa? Apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan kita bertanggungjawab terhadap negara kita, iaitu kita mestilah menjaga kelakuan dan sensitiviti supaya tidak berlakunya perbalahan. Itu dijadikan sebagai contoh. Apakah kesan kalau kita menjaga kelakuan? Kesannya, negara kita akan berada dalam keadaan aman dan hala tuju negara dapat dicapai. Seterusnya, kita lihat ialah fakta yang kedua. Fakta yang kedua ialah sebagai warga negara yang bertanggungjawab akan sentiasa berusaha untuk menguasai ilmu pengetahuan. Itu adalah fakta isi untuk soalan ini. Jadi contoh yang kita boleh beri ialah kamu beri contoh diri kamu sebagai pelajar. Kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya dalam pembelajaran. Dan sekaligus kesan dia akan menyumbang kepada pencapaian hala tuju negara pada masa hadapan. Sebabnya bila kita menjadi seorang warga negara yang berilmu pengetahuan, kita akan dapat membantu negara dalam pelbagai bidang. Contohnya dari aspek ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Selain jawapan yang saya telah berikan tadi, saya juga memberikan jawapan-jawapan lain yang munasabah dan boleh terima untuk soalan ini. Yang pertama, mempunyai semangat patriotik ataupun cinta akan negara, menjadi pekerja yang dedikasi dan amanah, menghindari amalan rasuah dan salah guna kuasa, bersikap kreatif dan inovatif, jati diri yang tinggi, mengelakkan kegiatan jenayah, menjaga perpaduan antara kaum dan akhir sekali ialah menguasai kemahiran dan teknologi.